dan insyaAllah terakhirlah lebih kurang 10 ke 15 menit daripada Bapak Ustaz Bukhari Abdul Rahman untuk menyampaikan sedikit tausiah dan juga sedikit pengenalan untuk insyaAllah tentang Allah Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. قال الأمين الشعراء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسلام الروح والملأ الملائك حوله بالدين والدنيا به بشرى. Dan saya hormati Bapak Guru, ahli ulama, dan juga yang saya kasih Bapak Guru Ahmad Mudaudin bin Wahab dan sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengambil peluang dalam 10 minit itu setidaknya. Jadi dalam 15 menit, 20 menit insyaAllah untuk menerangkan tentang Nahdlatul Ulama ataupun Na'am dan juga peranan Nahdlatul Ulama Malaysia di dalam menyatukan dan menggerakkan institusi pondok yang ada di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, institusi pondok ataupun pengajian secara bersistem dan tradisional telah bertapak di tanah Melayu lebih daripada 200 tahun. Bahkan telah bertapak di tanah Indonesia lebih daripada 300 tahun. Hari ini kalau kita lihat peranan institusi pondok ini, jangan kita menganggap bahawasanya pondok cuma satu tempat untuk orang belajar agama dan orang yang tak boleh nak pergi. Maksudnya orang yang dah belajar akademik tak pandai kemudian dihantar ke pondok. Itu persepsi masyarakat, segelintir masyarakat dulu berkenaan dengan institusi pondok. Baik, Nahdlatul Ulama didirikan oleh tokoh ulama yang hebat, terutama di Indonesia, yang mana kita kenali sebagai Syekh Abdullah Fahim, yang beliau telah menubuhkan Na'am ataupun dipanggil sebagai Nahdlatul Ulama Malaysia. Matlamat dan tujuan asalnya adalah kerana untuk menyatukan anak bangsa Melayu daripada dicengkam oleh penjajah. Begitu juga Nahdlatul Ulama di Indonesia telah diasaskan oleh Kiai Hashim Al-Ash'ari untuk menyatukan umat Islam berjuang melawan penjajah. Itu pada peringkat awal tertumbuh dan juga terdirinya Nahdlatul Ulama dan juga Na'am. Kerana mereka sedari bahawasanya kekuatan agama, kekuatan Ahli Sunnah wal Jamaah terletak kepada anak bangsa tanah air dan juga terletak di dalam institusi pondok. Boleh dikatakan bahawasanya pondok merupakan benteng untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada menyeleweng, daripada terseleweng dengan fahaman-fahaman yang bersikap agak yang bercampur aduk dengan perkara-perkara ataupun unsur-unsur. Di antara asas di dalam Na'am ataupun Nahdlatul Ulama yang ialah al-muhafazatu al-qadim as-salih wal-aqzu bil-jalil al-aslah, melestarikan ataupun memelihara metodologi, manhaj, sistem yang telah ditinggalkan oleh tuan-tuan guru, wal-aqzu bil-jalil al-aslah,
dan mengambil sistem manhaj ataupun cara pola pemikiran baru yang dilihat lebih baik tanpa menafikan yang lama itu juga baik. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirihim, keberkatan ilmu itu terdapat pada golongan yang lebih senior di dalam ilmu, yaitu para guru-guru kita yang berada di hadapan. Baik, tugas ataupun peranan Nahdlatul Ulama yang mana dia merupakan salah satu organisasi, satu-satunya organisasi, bukan salah satu, satu-satunya organisasi Islam yang terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama, yang mana ahli Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih 90 juta orang, 3 kali ganda rakyat Indonesia. Itu ahli bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini peranan mereka untuk menjaga bukan sahaja dari sudut keagamaan, bukan sahaja dari sudut pentadbiran, bahkan meliputi dan juga merangkumi semua aspek. Inilah yang kita nak dalam Nahdlatul Ulama Malaysia menjadi rujukan, bukan hanya dalam soal keagamaan, tetapi dalam soal ekonomi, dalam sosial budaya bangsa dan juga lain-lain. Sebab itu kita kena faham matlamat untuk belajar pondok. Bagi adik-adik yang belajar pondok, kita tajdidkan balik niat, kita barukan balik niat. Belajar pondok bukan hanya untuk menjadi orang pondok. Belajar pondok bukan hanya untuk jadi lebih pondok. Sebab itu sebagai contoh, ini saya tidak melebihkan mana-mana. Sebagai contoh di Indonesia, mereka itu dapat mengekalkan sistem pengajian tuas, sistem pengajian pondok selama ratusan tahun, dan murid bilangan pelajar-pelajarnya sampai ribuan orang, kerana mereka menerapkan ilmu ini mesti diwariskan. Setiap yang menumbuhkan pondok mesti training, mesti latih anak juga nanti jadi tua. Berbeza dengan tempat kita, mati tua, meninggal tua, pondok itu ataupun pondok surau ramai. Ini salah satu benda yang kita boleh ambil, yang boleh dijadikan tawaran, boleh dijadikan contoh. Yang mana yang baik kita ambil, yang mana tidak baik kita jangan ambil. Sebab itu mereka berdiri kukuh bukan hanya dari sudut aspek keagamaan, tetapi ekonomi yang juga bagus, bangsa yang juga bagus. Sebab itu kita nak ini satu organisasi nak memartabatkan pondok, bukan hanya pondok ini boleh semayang-mayang. Hadis yang cakap orang pondok, budak pondok boleh semayang-mayang, boleh buat tahlil, boleh jadi imam semayang jenazah, cukup. Bahkan kita nak melahirkan pelajar pondok ini yang mempunyai otoriti, yang mempunyai kriteria yang hebat, bukan sekadar jadi lebih pondok, tetapi mahir dalam selok belok setiap segi, setiap bidang. Sebab itu kalau kita tengok pendidikan pondok di Malaysia, kenapa mundur dan jauh ke belakang? Saya tak sentuh tentang sistem, syllabus ataupun manhaj, itu mesti dikekalkan. Tapi saya sentuh di sudut kemana hala tuju pondok-pondok yang ada di Malaysia. Hala tujunya kemana? Sebab itu persepsi orang dulu bila tanya masuk pondok nak makan apa, hantar anak ke pondok nak makan apa pekerjaan nanti. Ini pemikiran orang-orang dulu. Sebab itu saya pernah belajar pondok. Saya pernah belajar pondok lain. Tunggu saya, tunggu aku haji orang. Orang dulu beranggapan bahawasanya belajar pondok nanti nak makan apa, nak kerja apa. Maksudnya orang hanya fikir tentang makan, macam mana nak hidup. Sebab itu kalau kita tengok sistem pendidikan Cina di Malaysia yang dikenali sebagai Dong Jiaozhong, contoh mana Dong Jiaozhong,
satu pertubuhan pendidikan Cina yang bersifat sangat rasis. Mereka nak memartabatkan sekolah Cina, bahkan ditubuhkan sebelum kemerdekaan lagi, diasaskan oleh seorang yang bukan rakyat Malaysia daripada Cina, datang ke Malaysia, menubuhkan sekolah pertubuhan Dongzong ini untuk menjaga sekolah-sekolah Cina yang di bawah pertubuhan tersebut. Yang mana yang mentajari, yang mengajari, yang memberi support dan sumbangan dari sudut kewangan sebagainya ialah ahli-ahli perniagaan Cina yang kaya. Mereka telah mentaja 60 buah sekolah elit Cina, kebangsaan Cina, yang mana sekolah ini sangat-sangat rasis, taksub kepada kaum. Jadi kita sepatutnya, kita anak bangsa tanah air sendiri, kita berada di tanah Melayu, tetapi pondok ataupun dipanggil benteng ataupun tempat anak-anak bangsa kita belajar agama, belajar selain daripada agama, mundur ke belakang, tidak dipandang, bahkan dipandang sebagai anak kecil. Dongzong ini mereka menuntut daripada kerajaan supaya mengiktiraf sistem pendidikan ini. Jadi sepatutnya kita selaku pelajar-pelajar pondok, selaku orang yang mengaku belajar pondok, kita mesti menuntut hak kita sebagai bumi putra di Malaysia, menuntut supaya sistem pondok, pelajar pondok diketengahkan, bahkan diiktirafkan sendiri. Sebab itu kalau di Indonesia, sesiapa yang belajar di Indonesia sampai kepada mahat yang paling tinggi, dipanggil mahat ahli, habis belajar 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun belajar pondok, dan apabila mereka keluar menjadi graduan pondok tersebut, sijil mereka itu diiktiraf, sijil mereka itu diiktiraf sampai kepada tahap degree, master. Habis degree tersebut boleh sama master di Indonesia. Maksudnya sijil pengajar pondok di Indonesia, mahat ahli, diiktiraf sebagai ijazah sarjana. Kenapa? Kerana pelajar-pelajar ini mainkan peranan, tunjukkan kuasa, tunjukkan mereka punya kemampuan selaku pelajar pondok. Nampak saja pakai kain pelat, nampak saja pakai baju, tapi mereka ada kuasa. Bahkan di Indonesia ada satu hari dipanggil sebagai hari santri, cuti umum satu di Indonesia. Apa itu hari santri? Hari pelajar pondok, cuti umum. Kita di Malaysia ada hari buruh, hari hari buruh dan sebagainya, cuti. Tapi kita tak pernah dengar lagi di Indonesia, di tempat kita ni hari pelajar pondok, cuti. Justru Naam Nahdlatul Ulama, satu organisasi bukan yang baru di Malaysia, bahkan lama yang telah ditubuhkan oleh Syekh Abdullah Fahim, yang mana Syekh Abdullah Fahim sebagaimana yang kita tahu tokoh yang besar. Kita ketepikan dulu ideologi politik dan sebagainya. Sebab itu kita di Malaysia nak bersatu masalahnya kerana politik. Nahdlatul Ulama ataupun Naam bukan parti politik. Jadi boleh Naam ini dimasuki siapa? PAS pun boleh, UMNO pun boleh, siapa-siapa pun boleh. Jiwa yang satu walaupun kepala yang berbeza. Politik ini tidak dapat dielakkan, memang berlaku perpecahan. Perpecahan yang pertama berlaku dalam Islam disebabkan siapa yang berhak untuk menjalankan. Muncul perpecahan tersebut disebabkan fahaman politik yang berbeza. Jadi itu kita tidak nafikan. Fahaman yang berbeza tak ada masalah. Cuma yang penting kita bersatu di dalam memartabatkan sistem pendidikan agama yang diwarisi turun-temurun dan juga menjaga tanah air kita dan juga bangsa kita. Sebelum ada sekolah kebangsaan, sebelum ada universiti di Malaysia, apa sistem pengajian kita? Pondok. Muncul pondok di Malaysia bukan baru. Tahun 1820 lebih dah ada, ratusan tahun. Jadi sebab itu pondok memainkan peranan
untuk membentuk jati diri dan juga membentuk akidah supaya tidak menjadi. Jadi saya harap kita semua memahami apakah yang dimaksudkan dengan Nahdlatul Ulama Malaysia supaya tidak diselewengkan faham. Sebab ada yang memahami bahawa saya ini nak bagi puasa Jumaat, ini nak puasa Jumaat dan sebagainya. Ini salah faham, tak tahu tanya dulu, bukan terus sebarkan fitnah dan sebagainya. Ini masalah kita. Masalah kita di belakang sembang kencang, sembang umpama boleh kan dulu, tak main tanya. Jadi sebab itu saya pada malam ini untuk memudahkan apa sebenarnya perjuangan yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Kita melantik para alim ulama, guru-guru pondok sebagai mustasyar, sebagai penasihat dalam Nahdlatul Ulama, menasihat ahli-ahli yang menggerakkan Nahdlatul Ulama supaya kita ni tidak memiliki guru-guru yang sini. Sebab itu dalam hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi SAW menyebutkan al-barakatu ma'akabirin, keberkatan itu terletak pada orang yang sini, ada kepada guru-guru kita yang dihadap. Dan juga Nabi SAW menyebutkan inna Allah la yaqbilul ilma yantazi'u intiza'an minal ibad, walakin yaqbilul ilma bimautil ulama atau biqablil ulama. Mati ulama habis ilmu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak cabut ilmu daripada dada seseorang itu kecuali dengan mati. Mautul ulama musibatun la tujba, mati ulama ini satu musibah yang tak boleh ditampar, tidak ada ganti. Wasulmatun la tasuddu, mati ulama yang tua ini ibarat seperti kain yang koyak yang tak boleh ditampar. Sebab itu kita memelihara dan meletakkan para alim ulama, guru-guru pondok kita yang di sini sebagai mustasyar, sebagai mustasyar penasihat bagi ahli-ahli jawatan kuasa yang dibawa untuk bergerak dengan lebih baik. Sebab itu kalau kita faham, dia tak sentuh tentang politik, baik parti mana sekalipun, Nahdlatul Ulama tak sentuh. Bahkan Naam ini matlamat dia adalah menyatukan anak bangsa kita dalam satu manhaj, dalam satu akidah, dalam satu pegangan. Selain daripada memartabatkan agama, memurnikan akidah, kita juga ingin memartabatkan tanah air kita sendiri. Sebab itu perjuangan, apabila kita faham perjuangan takbir itu saya setakat boleh takbir itu, orang lain boleh takbir juga. Tapi apa jasa yang kita telah buat? Kita tidak meninggikan bangsa, kita tidak meninggikan wilayah. Sebab itu kalau kita faham, agama sama sekali tidak meninggikan adat dan juga budaya yang tidak menyeleweng daripada syariat. Sebab itu bila pakai kain melekat, ini adat orang Arab tak pakai kain melekat, adakah pakai kain melekat ni salah? Sebab itu kena faham, agama tidak menghapuskan adat dan juga budaya. Selama mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Sebab itu Nahdlatul Ulama kita menggabungkan apa? Selain daripada agama, bangsa dan juga memartabatkan kebangsaan. Ini kita tahu, sepatutnya kita menanamkan rasa cinta kepada agama dan nasionalis. Apa nasionalis? Cinta kepada negara sendiri. Kadang orang sensitif dalam bab nasionalis. Bila sebut nasionalis, orang yang ada lain, ideologi lain. Bahkan kita dalam hadis Sahih Bukhari pun sebut, dia mengisyaratkan bahawa Nabi SAW apabila nak berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal, bila berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal, nanti kamu akan dihalau oleh kaum muslimin. Nabi kata, saya kena halau. Nabi SAW dikeluarkan daripada tanah air. Ini bermaksud cintakan tanah air. Dalam hadis masyhur al-Asinah qabul watan minal, bukan hadis masyhur. Cintakan tanah air itu dianggap sebagai sebahagian kecil daripada ini. Juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Adiyan. Jadi saya rasa
sekali itu dulu, tuan-tuan dan perempuan sebelum itu, sesiapa yang berminat untuk menginfak dan juga berwakaf untuk pembelian tanah bagi pembinaan pondok madrasah Rumi Sufi Jawi yang terletak di Sungai Buloh, Selangor. Ya, pondok yang telah diuruskan oleh saya dan Fadil Syakais. Tuan-tuan kalau nak berwakaf, ada kaunter wakaf disediakan di belakang. Ada bejis RM30, RM50 dan RM100 untuk pembelian tanah daripada hasil sumbangan wakaf tuan-tuan. Jadi saya rasa sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.